Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Anwar dedah. Ada bukti surat sokongan ketua parti bentuk kerajaan. Berita sepenuhnya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan beliau memiliki bukti surat sokongan ketua-ketua parti tertentu sewaktu mengumumkan pihaknya berjaya mendapatkan sokongan meyakinkan kukuh dan kuat bagi membentuk kembali Kerajaan Pakatan Harapan PH pada tahun 2020. Mengakui kegagalan beliau diangkat menjadi Perdana Menteri dalam dua situasi berbeza tahun itu menyebabkan kenyataan berkenan dijadikan bahan sindiran banyak pihak. Anwar sebaliknya menjelaskan perkara itu tidak dapat direalisasikan disebabkan faktor prinsip. Jelas Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu lagi. Beliau kemudiannya membentangkan beberapa syarat prinsip penting yang harus dipatuhi ahli-ahli parlimen parti selain setelah memperoleh angka sokongan majoriti diperlukan. Bila saya sebut sokongan convincing, meyakinkan kukuh walaupun diperolok-olokkan, itu berdasarkan surat ketua-ketua parti yang memang jumlahnya itu kukuh dan meyakinkan. Itu 2 tahun lalu. Saya masih pertahankan surat itu ada, katanya dalam temu bual bersama Sinar Harian The Vibes dan Malaysia Kini di pejabatnya di Bukit Gasing di sini pada Isnin. Dalam satu sidang akhbar bertarikh 23 September 2020, Anwar bersama kepimpinan PH mengumumkan pihaknya berjaya mendapatkan sokongan meyakinkan kukuh dan kuat bagi membentuk kembali Kerajaan PH susulan kejatuhan kerajaan koalisi itu pada bulan tahun sama. Anwar mendakwa sokongan ahli parlimen daripada pelbagai parti termasuk yang berpihak kerajaan sedia ada namun enggan mendedahkan jumlah ahli parlimen yang menyokongnya. Dalam sidang akhbar itu, Anwar turut memberi bayangan kerajaan campuran yang bakal dibentuk terdiri kerajaan majoriti ahli parlimen Melayu dan Islam, sekaligus mengundang spekulasi sokongan ahli parlimen itu datangnya daripada UMNO dan gabungan Parti Sarawak GPS. Bagaimanapun, usaha Anwar itu gagal kerana tidak dapat meyakinkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sekaligus mengundang keraguan banyak pihak terhadap perkara berkenaan. Mengulas lanjut, Anwar menjelaskan beliau kemudiannya membentangkan syarat prinsip yang harus dipatuhi oleh ahli-ahli parlimen yang mahu menyokongnya dan bersedia bekerjasama dengan PH. Antara syarat prinsip dikemukakan beliau adalah keperluan memenuhi dasar tidak boleh dikompromi seperti dasar perkauman sempit ditolak, rasuah ditolak, pematuhan tata kelola dan kepimpinan baik, selain menetapkan tidak boleh mana-mana pihak menjatuhkan kerajaan di tengah-tengah jalan sebagaimana berlaku terhadap kerajaan PH. Yang saya paling tak setuju adalah menjamin orang-orang yang terdakwa dan terkait dengan rasuah dilepaskan. Itu saya tegas tidak bersedia, walaupun ia mungkin bermakna saya tidak dapat menjadi Perdana Menteri. Perkara ini harus jelas kerana negara mesti selamat daripada kebobrokan, terutama terhadap kepimpinan yang mengaut kekayaan atau rasuah. Saya paling tidak bersedia untuk campur tangan urusan badan kehakiman yang semestinya bebas dan berwibawa kerana kita ada pengalaman dengan badan kehakiman dahulu lagi, katanya. Berikutan itu, Anwar yang juga pengerusi PH mengakui kegagalan sebilangan besar ahli parlimen yang menyokongnya sebelum itu mematuhi syarat-syarat prinsip ditetapkan beliau menyebabkan mereka kembali membuat pusingan keputusan EU. Kalau disenangi pendirian saya, okey. Kalau tak boleh terima tak sokong, itu masalah mereka. Syarat itu saya kemukakan dari awal perbincangan dengan saya langsung tidak berganjak daripadanya. Pokoknya begini, kerana syarat itulah saya gagal menjadi Perdana Menteri, tapi saya tidak boleh hianati amanah rakyat, tegas Anwar lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda
tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.